عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita direzekikan lagi untuk bersama-sama dalam majlis zikir selepas subuh, untuk sama-sama kita mendengar sabdaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setiap hari yang berlalu itu kita akan sentiasa tertunggu-tunggu untuk mendengar lagi apa dia bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadithi humu ahlur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Mereka yang bergelumang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahli keluarga Nabi. Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan jasad Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan ahli keluarga secara jasad, tetapi kita merupakan orang yang sentiasa bersama dengan Nabi, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, secara hatinya, secara pemikirannya, dan kita sentiasa tertunggu-tunggu untuk dengar apa lagi sabdaan Nabi. Memang adat orang bercinta begitu. Orang bercinta ni dia nak lagi. Dia bukan kata cukup lah tu, banyak sangat menyembang kan. Itu nampak sangat tak suka. Tapi kalau dia suka dengan satu orang, orang tu cakap ulang kali pun tak apa, dia senyum je, dia seronok. Dia yatalazzaz bi sama'i kalamil mahbub. Dia rasa syok. Dia rasa lazat mendengar kalam yang dicintai sallallahu alaihi wasallam. Okay, hari ini kita akan melihat hadis yang ke-8, kelebihan melaungkan azan. Alhamdulillah, setiap hari kita dapat dengar azan, dan saya pernah sebut sebelum ni, azan ni satu nikmat rupanya. Saya sebut guru saya pernah, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, pernah ke Brazil. Dulu saya sebut Perancis ke apa, saya tersilap. Brazil. Beliau pernah ke Brazil. Setelah beliau seminggu di Brazil, pulang ke Mesir, beliau kata, aku tahu sesungguhnya Mesir ini, walaupun dari segi pembangunannya tidaklah seperti di Brazil, tetapi dari sudut kerohanian dia, aku dapat mendengar azan setiap kali solat. Rupanya bila kita pergi ke satu tempat tak dengar azan ni, jiwa kita jadi macam serabut. Sebab kita ni rupanya ketenangan yang kita dapat ni sebab kita mendengar zikrullah. Kita mendengar nama Allah, mendengar nama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terbukti bila guru saya sendiri rasa tertekan, duduk di Brazil tak dengar seminggu azan. Padahal kita dengar azan biasa setiap hari, tak ada pula lepas azan. Tak ada pula begitu. Biasa je. Tetapi rupanya tanpa sedar, ketenangan kita itu berpunca daripada kita mendengar kalam Allah dan juga mendengar nama Allah dan Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, kita akan lihat apa dia kelebihan melaungkan azan. Bila sebut kelebihan melaungkan azan ni, kita pun takkanlah tak nak azan dalam hidup kita walau sekali. Tak jantanlah orang lelaki tak azan. Mereka kena azan walau sekali, walaupun tidak wajib. Tetapi bila kita dah dengar kelebihan ini, dalam masa yang sama Nabi tak pula sebut kena tiap-tiap kali, tiap-tiap hari baru terima kelebihan ini. Maknanya yang kita fahamnya, moga-moga sekali pun dalam hidup kita akan dapat kelebihan ini. Bahkan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Azkar, sewaktu beliau di awal mukaddimah beliau, seingat saya, ketika beliau membicarakan tentang hadis-hadis kelebihan amalan ni, kata beliau, ini banyak ni amalan ni. Nak buat semua ni setiap hari tak daya. Sekurang-kurangnya buatlah sekali seumur hidup supaya kita termasuk di kalangan mereka yang pernah mengamalkan zikir tersebut walau sekali dalam hidup kita. Dan kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari,
rahimahullahu azza wa jalla wa qaddasallahu ruhah, kalau kita biasa dengan satu zikir, amalkan terus zikir tu, sebab itu merupakan hadiah daripada Allah untuk kita. Bahkan kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalau kita sudah sentiasa terhubung dengan Allah dengan satu ibadah, tiba-tiba kita putuskan ibadah tu, maknanya kita tak buat, sedangkan itulah tali penghubung antara kita dengan Allah, Allah Azza wa Jalla atas dasar kasih kepada kita akan uji kita, akan bagi kita ujian, kesengsaraan. Padahal kita bukan tinggalkan benda haram pun. Tetapi kenapa? Kerana Allah nak kita ikat balik. Sebab itulah penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan pernah berlaku kepada guru saya sendiri, Fadilatul Syekh Husri, yang kebetulannya seorang doktor bedah. Jadi Syekh Husri ni oleh kerana dia Syekh dan juga doktor bedah, satu hari ada satu orang perempuan tu pergi kepada beliau mengadu sakit. Syekh pun buatlah al-fakhsu tibbi, apa cakap Melayu kita cek kesihatan itu, tengok air kencing, tengok darah apa semua, tengok jantung, X-ray apa semua, tak ada sakit. Tapi memang dia mengadu sakit dan dia memang sakit. Bukan tiba-tiba memang sakit. Setelah ditengok tak jumpa, tak dapat trace apa penyakitnya. Akhirnya Syekh Husri teringat isu ini. Takut wanita ni ada satu ibadah yang dia putuskan, lalu Allah uji dia supaya ikat balik. Lalu Syekh Husri tanya, tu penting kat doktor kalau dia orang alim Dia tanya, kamu ada tak buat amalan yang selama ni, amalan yang sentiasa kamu lakukan, tiba-tiba kamu tak buat? Ada tak? Kata wanita tu, ada. Saya tiap-tiap tahun saya akan berkorban. Dan saya akan hadiahkan, sedekahkan binatang korban yang saya korbankan itu kepada fuqara orang kampung saya. Tapi dah dekat setahun dua dah saya tak buat. Kata Syekh Husri, telefon anak-anak, suruh mereka cari mana-mana kambing, sembelih dan sedekah balik. Sedekah balik binatang daging korban itu kepada orang miskin kampung kamu. Dia pun telefon anak dia buat. Tak lama lepas tu dia jumpa Syekh Husri, dia kata dia sihat. Dia sihat balik. Padahal memang sebelum ni dah cek memang tak sakit dah. Maknanya kata Syekh Husri, kadang-kadang ujian yang menimpa diri kita bukan kerana kita buat dosa, tetapi kita meninggalkan satu ibadah sunat yang telah mengikat antara kita dengan Allah. Lalu itulah sebab Allah redha kepada kita. Tiba-tiba kita putuskan. Allah tak nak kita jauh daripadanya. Lalu Allah bagi satu ujian supaya kita kembali semula dan memikirkan apa kesilapan kita. Sama ada kesilapan dari sudut meninggalkan perbuatan wajib atau kesilapan dari sudut meninggalkan satu perbuatan sunat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi antaranya azan lah. Ini juga satu ibadah yang sangat besar, yang rugi kalau kita orang lelaki tidak melakukannya. Orang perempuan dia baca hadis ni dia senyum dah. Dia tak azan dia dapat pahala. Tiap-tiap hari dia boleh dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Saya tak azan. Saya tak jadi imam sembahyang jemaah di surau. Itu semua jadi pahala kepada dia kerana dia meninggalkan semua benda yang kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, sebab Allah tak bagi. Tapi orang lelaki ibadah kita biasanya dengan melakukan, dengan melakukan. Tapi ibadah ni memang ada jenis ibadah ni melakukan, ada ibadah dengan sebab meninggalkan. Semalam saya tu baca kitab Al-Imam Al-Birmawi. Beliau ada satu kitab yang menghuraikan Sahih Al-Bukhari. Ketika membicarakan tentang 5 rukun Islam tu, beliau kata 5 rukun Islam ni iaitu bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ada 2 riwayat di situ. Jadi 5 ibadah ni kata Al-Imam Al-Birmawi, dia sebenarnya adalah simbol kepada 5 jenis ibadah kita sehari-hari. Iqamatu disebut bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi riwayah wa Muhammadun Rasulullah. Bila rukun Islam yang pertama kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, ini simbol kepada ibadah berbentuk zikir. Ibadah berbentuk zikir, berbentuk bacaan. Kita dalam sembahyang kita baca Fatihah, itu ibadah. Ibadah dalam bentuk bacaan. Kita berselawat, itu ibadah dalam bentuk bacaan. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Salat pula ibadah dari sudut kita melakukan perbuatan. Wa ita'iz zakah, kita beribadat dari sudut harta.
Maksudnya ada 3 jenis ibadah dah. Pertama, ibadah dari sudut ucapan, ibadah dari sudut kita perbuatan badan kita. Zakat adalah simbol kepada ibadah harta. Bersedekah, dia semua bagi situlah. Sedekah, wakaf apa semua. Ni bulan Ramadan ni jangan lepaskan peluang untuk wakaf masjid. Saya promosi sekali. Walaupun tak ada persen. Kita bukan nak persen tu, kita nak supaya kita sama-sama biar kalau boleh duit kita ni kita alihkan. Biar sikit tak apa, supaya dia satu didikan, supaya hati kita ni jangan memegang harta. Biar harta ni di tangannya. Kita nak lempar bila-bila kita lempar. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sewaktu Allah Azza wa Jalla meminta Nabi Musa AS pegang tongkat yang telah menjadi ular masa mula-mula terima wahyu di bawah gunung Tursina itu, masa Nabi Musa nak pergi ke Mesir setelah beliau meninggalkan Mesir dalam tempoh yang lama, mula-mula terima wahyu di bawah satu pohon yang dikatakan pohon itu terletak di Saint Catherine dikatakan pohon itu terletak di satu biara Kristian pada hari ini di bawah di lembah gunung Tursina itu. Jadi bila tongkat tu jadi ular, Nabi Musa diminta untuk pegang semula ular tu, lalu ular tu bertukar menjadi tongkat. Lalu kata Syekh Husri, ini ada satu isyarah. Orang-orang sufi, dia memahami ini satu isyarat bahawa dunia itu adalah hakikatnya ular. Jadi ular jangan dibelai-belai, nanti dia patuk. Pegang betul-betul, pegang ekor dia supaya dia lemah dan kita yang menguasai dia. Ni ada orang sufi dia pandang begitu. Sebab kita bila pandang satu benda ni, kita kena fikir di sebaliknya. Apa hikmah yang kita boleh ambil daripada dunia ni? Kalau kita baca kitab Tajul Arus Al-Imam Ibnu Athahil As-Sakandari, memang banyak dia pandang satu benda, tapi dia pandang dengan nazrah, dengan pandangan yang bersifat akhirat. Sangat menarik. Dia kata mangkuk contoh periuk ni bila kita masak, lama-lama dia akan bawah kuali tu, bawah periuk tu dia akan menghitam. Kalau kita tak basuh cepat, akhirnya dia akan terus keras. Dia akan keras. Akhirnya dia akan tunggu pecah lah. Tunggu dibaling dalam api. Itu je lah. Jadi kata beliau begitu juga kita. Periuk tu hati. Nampak orang sufi dia pandang lain sikit. Kita pandang periuk, nampak periuk lah kan. Nampak periuk, nampak nak buka puasa. Tapi orang sufi ni dia pandang, fa'atabiru ya ulil absar. Ambillah peringatan, ambillah ibarat, ambillah pengajaran wahai orang yang mempunyai pemikiran. Dia kata hati kita ni macam mangkuk tu lah, macam periuk tu. Api itu maksiat, manakala air itu adalah taubat. Kalau kita bakar dia dan kita segera basuh, akan hilang hitam itu. Tapi kalau kita biar tanpa taubat, akhirnya hati kita akan keras dan sukar ketika itu untuk menerima taubat. Jadi orang sufi ni kadang-kadang dia pandang tu lain sikit. Dia pandang dengan pandangan hikmah. Baik, balik kepada isu azan kita akan lihat hadisnya. Tak masuk mukadimah ni. Tapi jangan lupa lah tu, 10 malam yang terakhir ni, malam ni malam 21 kan. Kalau ikut Imam Syafi'i, kata beliau malam 21 setiap tahun adalah malam Lailatul Qadar. Makin seram kita ni. Tapi ada pendapat beliau pula kata malam 23. Ada pula para ulama kata malam 27. Jadi oleh kerana tak pasti, tiap-tiap malam 10 ni kita buatlah macam memang akan jadi Lailatul Qadar. Tapi buah kunci dia ada, subuh dan juga Isyak berjemaah. Kalau kita tak mampu untuk menghidupkan malam seluruhnya. Ikut sunnahnya tuan-tuan, kalau kita nak laksanakan tapi musim PKP tak dapat laksanakanlah. Sebelum maghrib jap gini, kita bersuluk. Istilahnya kita beriktikaf dalam masjid. Bila kita akan keluar daripada masjid, malam raya nanti. 10 malam kita berkemping dalam masjid, tak keluar daripada masjid, melainkan kalau tiba-tiba ada urusan kita nak keluar, terputuslah kita punya iktikaf dan kita sambung baliklah. Tapi Rasulullah SAW walaupun rumah Nabi sebelah masjid je. Bahkan rumah Nabi bercantum dengan masjid. Sampai disebut dalam hadis, ketika Nabi beriktikaf, Nabi pernah, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi pernah menghulurkan kepala Nabi ke dalam rumah. Badan Nabi dalam masjid, kepala Nabi dalam rumah. Contoh macam ni lah, dinding ni, sebelah situ rumah Sayyidatuna Aisyah. Dalam ni masjid. Jadi Nabi hulurkan kepala Nabi daripada dalam masjid, kepala Nabi masuk dalam rumah, Sayyidatuna Aisyah sikat. Romantik tu kan. Kalau imam buat macam tu terkejut orang kan.
Tapi nak katanya masuk malam ni, kalau nak ikut sunnahnya, daripada start masuk sebelum malam ni, kita dah masuk i'tikaf. Kita masuk i'tikaf, dalam setahun kita ada 10 hari kita berkhalwah. Itu yang dalam kalau kita tengok mula-mula terima wahyu, Nabi berkhalwat sebulan di Gua Hira. Pensyariatan berkhalwat ni adalah antaranya ketika beriktikaf di masjid. Baik, kita lihat hadisnya. Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Qala Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bukhari. Terjemahan daripada hadis ini daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah al-Ansari, seterusnya al-Mazini. Beliau juga adalah orang daripada satu tempat namanya Mazin. Kalau tak silap saya nama tempat ni Mazin, atau nama keluarga. Jadi kalau kita lihat perawi hadis ini, beliau bukan sahabat. Ayahanda beliau juga bukan sahabat, tapi datuk beliau iaitu Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah adalah sahabat Nabi. Sebab dalam buku ni kita tandakan sikit yang sahabat kita warnakan dengan warna hijau. Jadi daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah al-Ansari. Beliau daripada keturunan para sahabat Nabi yang berstatus Ansar. Seterusnya Al-Mazini. Daripada bapa beliau, siapa bapa beliau? Abdullah bin Abdurrahman, anak kepada sahabat Nabi. Daripada bapa beliau bahawa sesungguhnya beliau, iaitu si bapa, telah memberitahunya, iaitu si anak. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi kalau baca hadis dengan sanad seperti ini, sanad ni apa dia? Nama perawi hadis yang menyambungkan di antara kita dengan Nabi SAW. Itu namanya sanad. Jalan penghubung antara kita dengan Nabi SAW. Jadi kalau Fadilatul Syekh Yusri bila baca hadis Sahih Bukhari atau mana-mana kitab hadis, dan lalu hadis yang diriwayatkan daripada seorang cucu, daripada ayahandanya, daripada datuknya, kata beliau, ini menunjukkan dalam Islam sangat penting untuk kita sendiri yang ada ilmu, tolong beritahu kepada keluarga. Kekeluargaan tu sangat penting. Jadi macam kita sendiri, ya mungkin ramai di sini sebagai guru, jangan lupa anak. Anak itu adalah murid kita yang paling awal sebelum orang lain. Pendidikan tu kalau kita tengok para ulama dulu, macam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayahanda beliau sendiri adalah orang alim. Abu Muhammad Al-Juwaini tu ayah kepada Imam Al-Haramain. Maafkan saya. Abu Muhammad Al-Juwaini ayah kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain ayahanda beliau sendiri adalah ulama. Jadi kalau kita tengok daripada kecil lagi, hatta sebelum Imam Al-Haramain lahir lagi, ayahanda beliau sangat menitik beratkan isu makanan halal sebab takut anaknya ada unsur syubhah dalam badan. Jadi dari kecil lagi, sebelum lahir lagi, dan pernah satu ketika beliau balik ke rumah, tengok Imam Al-Haramain masa tu bayi lagi tengah menangis, yang isterinya sibuk di dapur, tiba-tiba ada hamba perempuan jiran orang sebelah. Dulu ada hamba. Hamba tu bukan milik ayah Imam Al-Haramain, milik jiran sebelah. Dia sedang susukan Imam Al-Haramain. Ayah Imam Al-Haramain ni orang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu kata beliau, engkau bukan milik aku. Susu engkau bukan milik aku. Engkau telah susukan anak aku tanpa minta izin tuan kamu. Jadi susu inilah susu yang haram. Marahlah, ambil balik Imam Al-Haramain, baby lagi, korek tuan-tuan. Padahal nak kira-kiranya, kalau kita buat macam mana rezeki kan, buat macam mana, kita bukan ni, kita bayar je lah. Kalau tuan dia minta, kita bayar, senang. Jalan penyelesaian kita senang. Tapi Imam Al-Haramain, ayahanda beliau korek
Korek sampai muntah. Sampai muntah. Bayangkan bayi lagi kita tak tergamak buat, tapi beliau buat. Sebab beliau tak nak ada benda haram masuk dalam badan anaknya. Dan pernah sekali Imam Haramain ni pandai berdebat. Beliau seorang yang hebat dalam perdebatan, dalam penulisan. Jadi pernah sekali sewaktu beliau mengajar, tiba-tiba beliau jadi macam gagap. Orang pakat terkejut. Biasa Imam Haramain ni lancar bercakap, tiba-tiba ni gagap pula. Bila orang tanya, kenapa Syekh? Kata Imam Haramain, mungkin ini baki susu yang tak dapat keluar daripada badan aku yang sudah menjadi darah daging aku. Kisah masa beliau jadi bayi dulu. Jadi kalau kita tengok orang-orang dulu, kalau mereka orang alim, mereka ada ilmu, mereka akan pentingkan anak-anak. Jadi kita pun begitu. Walaupun mungkin kita tidak akan mampu menjadi alim seperti Imam Al-Haramain, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi dalam masa yang sama, kita yang ada sikit ni bagi kepada anak-anak. Dari segi pendidikan. Biarlah kita itu menjadi orang yang mula-mula sekali. Begitu juga kepada cucu. Kalau kita anak-anak semua dah besar belaka, kita ada cucu. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, ayahanda kepada Abdul Rahman bin Abdullah ni, bagi hadis ini kepada anaknya. Si ayah dapat daripada ayahandanya, iaitu datuk kepada Abdul Rahman. Jadi begitulah kepentingan dalam kita menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga sebelum kita beri kepada orang lain. Daripada bapa beliau bahawa sesungguhnya beliau, iaitu si bapa, telah memberitahunya, iaitu si anak. Jadi sanad hadis ni daripada seorang cucu, beliau terima daripada ayahanda beliau, ayahandanya terima daripada datuk si cucu tadi. Datuk si cucu ini adalah merupakan daripada bapa beliau bahawa sesungguhnya beliau, iaitu si bapa, telah memberitahunya, iaitu si anak, bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id, maafkan saya, ayahanda beliau menerima hadis ini bukan daripada sahabat Nabi yang merupakan ayah kepada Abdullah, sebaliknya daripada sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Maafkan saya tersasul tadi. Daripada bapa beliau bahawa sesungguhnya beliau, iaitu si bapa, siapa? Abdullah bin Abdul Rahman, telah memberitahunya, iaitu kepada si anak, siapa? Abdul Rahman bin Abdullah. Nama pun dekat-dekat je. Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman. Ini biasa dalam tradisi masyarakat Arab. Nama datuk dengan nama cucu biasanya kadang-kadang sama. Nak menunjukkan si ayah cinta kepada ayahnya, lalu dinamakan dengan anaknya dengan nama ayahnya. Jadi cucu dengan datuk jadi satu nama. Macam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah, ayahanda beliau Sayyidina Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Sayyidina Abdullah bila dapat anak, bagi nama anaknya Al-Abbas. Jadi anaknya Al-Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas. Itu benda tu biasa berlaku. Bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada beliau. Berkata kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Rahman yang merupakan seorang tabi'in. Sesungguhnya saya melihat anda menyukai kambing. Kita pun suka kambing, makanan sunnah. Tapi untuk pengetahuan, walaupun kambing itu makanan sunnah, Nabi lebih banyak berpuasa sunnah daripada makan makanan sunnah. Itu perlu ditekankan tu. Sebab saya tengok alhamdulillah masyarakat kita, ni makanan sunnah. Dia pun makan tiap-tiap hari. Memakan makanan sunnah untuk dengan niat mengikut sunnah. Kalau ikut sunnahnya, Nabi lebih banyak berpuasa sunnah daripada makan makanan sunnah itu. Selain daripada kambing makanan sunnah, antara makanan sunnah Nabi juga adalah cuka. Cuba kita try. Ambil roti, buah cuka, makanan sunnah. Mungkin kita hanya amalkan sekali dalam hidup. Tak apa, yang sunnah ni kita tak amal sangatlah, kita amal sunnah yang lain. Nabi juga biasa ikat perut sebab lapar sangat dengan batu. Yang tu sunnah yang tak pernah kita buat. Kita ni kenyang manjang. Kenyang manjang. Sesungguhnya saya telah melihat anda menyukai kambing. Maksudnya suka kepada kambing, iaitu menternak kambing. Dan padang lapang untuk anda menternak kambing di situ. Maksudnya saya kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, saya tengok kamu ni saya tengok ada kegemaran, iaitu kamu suka bela kambing. Bila bela kambing, kamu tak akan bela kambing dekat tepi rumah sebab ganggu jiran. Busuk kambing tu. Kita pun kalau ada bela-bela apa tu, kena ingat tu. Nanya ke jiran. Anak saya bela kucing, risau saya, takut menyusahkan Cik Azlan apa semua. Itu pun risau, takut kucing tu buat hair kat sebelah kan. Risau kita kan, menyangkau dan sebagainya. Sesungguhnya saya melihat anda menyukai kambing dan padang lapang untuk anda menternak kambing di situ. Bila bela kambing, suka kepada dia akan pergi ke padang lapang, pergi ke kawasan padang pasir yang bukan kawasan penempatan. Bawa kambing duduk situ.
Jadi apa yang akan berlaku? Akan ada ibadah yang terlepas dilakukan. Antaranya sembahyang Jumaat lah. Cara ke kambing, duduk di padang pasir, nak balik pula, semata-mata tak sembahyang Jumaat, betul kambing macam mana pula? Nak bawa, betul pergi balik. Jadi menyebabkan ada ibadah yang terlepas. Tapi itu kegemarannya. Dan kegemarannya ini bukan satu perbuatan yang haram. Cuma disebabkan dia ada kegemaran tadi, akan ada ibadah yang terlepas. Kita tengok apa sikap para sahabat. Kata sahabat Nabi tadi, maka apabila anda telah berada bersama kambing anda atau di padang lapang, lalu anda telah melaungkan azan untuk solat. Solat dengan siapa? Solat seorang-seorang. Kalau dia buat kawan, adalah seorang kawan. Dia tak akan mampu sembahyang dengan bermakmumkan kambing. Memang tak mampu. Dia akan sembahyang seorang-seorang. Tapi kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, maka apabila anda telah berada bersama kambing anda di kawasan lapang, di padang pasir, atau di padang lapang, lalu anda telah melaungkan azan untuk solat. Di sini kita dapat tahu, kalau seorang-seorang sekalipun, bila masuk waktu, sebelum kita sembahyang, kita disunatkan untuk laungkan azan juga. Walaupun kita seorang-seorang. Hatta kalau kita terlambat sekalipun, katakan kan, kita malam tadi berqiyamul lail, biasanya secara adat kita akan rehat sekejap lagi lah. Lepas duha kita akan rehat. Macam Fadilatul Syekh Husri pun kalau 10 malam yang terakhir ni, lepas habis pengajian sampai duha, dah solat duha semua dah dapat haji duha, dah dapat haji duha macam semalam. Akhirnya, beliau akan tidur bersama dengan anak-anak murid. Semua tidurlah dalam masjid, iktikaf. Nanti dekat-dekat zuhur bangun. Biasanya kita akan rehat sikit. Jadi kalau katakan kita rehat tu tiba-tiba terlajak, konon nak qailullah jadi tawilah. Qailullah, saya sikit dia jadi tawilah, panjang terus. Sudah-sudah 2:30. Allah terlepas sembahyang zuhur berjemaah di surau. Dia pun ambil uduk bersama nak sembahyang. Yang ini pun jarang kita laksanakan. Ini antara sunnah yang jarang kita laksanakan. Tapi sekurang-kurangnya biar kita laksanakan. Apa kita nak buat? Kita azan. Tapi janganlah pekik kuat sangat. Terkejut orang ingat masuk asar nanti. Azan untuk kita je lah. Azan untuk kita je lah. Kita azan, lepas tu kita sembahyang sunat, lepas tu sebelum nak sembahyang fardu kita iqamah. Lalu anda telah melaungkan azan untuk salat, maka kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, maka kuatkanlah suara anda. Masa tu tak apalah, kalau kuat pun orang bukan ada. Tapi kalau di rumah kita jangan kuat sangat. Terkejut orang, nanti orang ingat dah masuk asar. Dah masuk asar. Sebab tu kalau kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i kita, antara benda yang dituntut adalah azan 2 kali pada yang subuh. Tetapi kenapa tak diamalkan? Kenapa tak diamalkan? Hatta di Mesir pun tak diamalkan. Hatta ulama-ulama mazhab Syafi'i pun tak amalkan. Sebab ada satu mudarat berlaku zaman hari ini. Iaitu ada kes orang, dia memang sedar-sedar azan, bangun ambil uduk, tidur balik. Menyebabkan dia sembahyang subuh sebelum waktu. Akhirnya ulama-ulama kita tukar. Dia orang buat tarhim sebelum subuh. Nak gerak bangun subuh tu, kalau zaman Nabi, azan. Tapi pada zaman Nabi ada 2 Bilal. Sayyidina Ibnu Ummi Maktum dan juga Sayyidina Bilal Ibnu Rabah. Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum, beliau akan azan sebelum subuh. Jadi orang Madinah tahu suara siapa yang azan. Sebab tu kata Rasulullah SAW, bila kamu mendengar azan, teruskan makan. Sebab azan yang mula-mula tu siapa? Azan Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dan ketika itu subuh tak masuk lagi. Tapi ada orang salah faham, dia pegang hadis saja. Selagi tak habis azan, tafadhal. Selagi azan tak habis, teruskan makan. Dia salah faham tentang hadis. Sebab tu dalam disiplin ilmu fiqah, yang akan menggali hukum daripada hadis bukan kita. Dan juga bukan mereka yang pakar dalam hadis tapi tidak menguasai ilmu fiqah. Sebaliknya yang mempunyai hak untuk mencari hukum daripada dalil itu adalah fuqaha. Sebab mereka akan teliti hadis ni, takkan subuh, mereka akan fikir, ni azan, Nabi kata bila dengar azan teruskan makan. Tapi masalahnya ini azan, subuh dah masuk, patutnya dia tak boleh makan. Jadi fuqaha dia akan timbang tu, dan dia akan cari kenapa jadi gini, kenapa jadi gini, dan dia akan teliti dalil-dalil yang lain. Sebab tu kalau para ulama kita bila dia kata, contoh
Kalau di Mesir biasa berlaku begitu. Kalau satu orang kata, Syekh, tapi hadis Rasulullah. Dia kata, anta faqih? Kamu faqih ke? Kamu ulama fiqh ke untuk kamu kata Rasulullah bersabda ni? Yang boleh kata Rasulullah bersabda untuk didatangkan sebagai dalil ini adalah mereka yang layak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sampai dalam disiplin ilmu usul fiqh disebut, kalau bertembung di antara kalam Nabi dengan kalam Imam Syafi'i, kita pegang kalam Imam Syafi'i. Nampak begitu bunyi itu menakutkan sungguh. Ini sampai mendewakan Imam Syafi'i ke macam mana? Bukan. Tetapi konsepnya begitu. Kerana bila Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat, maknanya beliau sudah mengkaji dalil. Jadi pendapat beliau itu adalah kesimpulan akhir setelah beliau melakukan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah serta ayat-ayat Quran dan dalil-dalil yang lain. Jadi kalau kalam Nabi dengan kalam Sayyidina Imam Syafi'i, secara disiplin ilmu kita kena pegang kalam Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i sajalah, Imam Abu Hanifah, semua fuqaha begitu. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i bila mengeluarkan pendapat, beliau juga telah meneliti hadis Rasulullah yang kita jumpa yang macam bercanggah dengan mazhab Imam Syafi'i tadi. Jadi balik kepada cerita kita tadi, bila kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, maka kuatkan suara anda ketika azan. Macam saya sebut tadi, zaman Nabi, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum azan kali pertama. Jadi orang dengar azan, orang tahu ini tak masuk subuh lagi. Tapi bila Sayyidina Bilal azan, suara berubah. Lalu akhirnya orang tahu ni dah masuk subuh. Di banyak tempat sekarang kita dah tak buat dah azan 2 kali, tapi digantikan azan yang pertama tu dengan tarhim. Supaya kalau di Mesir akan dibuat baca Al-Quran, akan dibuat qasidah. Jadi orang tahu subuh dah dekat. Orang tahu subuh dah dekat. Sebab pernah berlaku kepada ibu Syekh Yusri sendiri. Ibu beliau sudah berusia ketika itu. Lalu bila dengar azan pertama, bangun terus sembahyang, tidur terus. Orang tua. Jadi Syekh Yusri kata, subuh tak masuk lagi ibu. Tu dah azan. Jadi satu isu pula. Jadi satu isu. Sebab tu kadang kalau kita tengok ada juga sunnah yang tidak dilakukan atas dasar kerana berubah zaman. Antaranya rambut panjang. Tapi macam tu rambut panjang tak apa sebab pakai serban. Sebab saya sendiri dulu, kalau ada siapa pernah tengok gambar saya tahun 2015 rambut panjang. Syekh Hussein kata boleh rambut panjang tapi kena pakai serban. Sebab berambut panjang pada zaman Nabi itu adat pada zaman Nabi. Kerana zaman Nabi berambut panjang itu adalah adat orang lelaki. Macam ada orang perempuan hari ni lah. Cuma orang lelaki, bila mereka akan potong rambut, bila mereka menunaikan haji atau umrah. Selagi tak pergi haji, tak potong. Nak katanya saya tunggu haji ni, tunggu umrah ni. Jadi sebab tu kalau kita baca hadis, Rasulullah pernah rambut Nabi sampai melepasi bahu. Maknanya bukan sampai tak kat sini, sampai ke sini. Sampai melepasi bahu, maknanya dahsyat lah kan. Kalau kita tengok zaman-zaman orang tua-tua dulu, pendekar-pendekar dulu kan rambut, kalau kita tengok tak nampak orang perempuan, nampak gerun kan. Nampak gerun dengan misainya, dengan tengkoloknya. Nampak sasa. Orang Arab memang begitu je dulu. Cumanya mereka dapat, memang pakai serban dan itu budaya. Zaman hari ini pula, bila dah tak jadi budaya, bila tak pakai serban ataupun tak pakai sebarang pakaian seperti orang lelaki, menyebabkan kita berjauh. Ni orang lelaki ke orang perempuan? Maka berlaku satu masalah itu at-tashabbuh bin nisa. Kita macam menyerupai wanita. Jadi kata Fadilatul Syekh Husi kepada saya ketika saya rambut panjang dulu, sebab saya nak rambut panjang, sebab saya nak buat apa? Sanggul. Bukan sanggul, apa namanya tu? Nak dandan tu. Sebab dalam hadis Nabi ketika masuk ke kota Mekah, Nabi ada 2 ni. 2 sini, 2 sini. Jadi saya terbayang nak pakai serban, lepas tu keluar 2 dandan gitu. Nampaklah ganas kan? Bukan nampak ganas tu nak ikut sunnah sebenarnya. Tapi sebab di Mesir ni musim panas, tak daya tuan-tuan kan. Tidur tu ngangkat rambut je. Panas. Lain kali saya kata, padalah cukup lah ni. Dapat sunnah tak kat sini je. Tak kat sini. Tak lepas sampai ke belakang. Itu pun orang Arab bising dah. Engkau ni lelaki ke perempuan? Sebab dia orang tak biasa. Tapi itu cara saya pakai serban tu. Jadi macam tuan tak ada masalah. Sebab tu kita tengok sahabat kita pakai rambut panjang tapi pakai serban. Sebab tahu ini adalah yang dituntut oleh syariat. Jadi boleh kerana kadang-kadang ada sunnah itu sudah berubah zaman. Maka kadang-kadang sunnah itu ditinggalkan kerana perubahan zaman yang boleh membawa kepada kemudaratan yang lain. Saya pun pernah rambut panjang dulu. Tapi di Malaysia tak apa sebab kita selalu hujan. Jadi nak tidur tenang. Kalau di Mesir tak daya. Tu saya tanya ke orang rumah, macam mana orang perempuan boleh kuat? Di situ kekuatan orang perempuan punya. Yang tidak ada pada orang lelaki. Rimeh kita rimeh. Jadi kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, maka kuatkan suara anda ketika azan.
Kerana sesungguhnya jin, manusia dan apa sahaja tidak akan mendengar sepanjang jarak suara seorang muazzin, melainkan mereka telah menjadi saksi bagi si muazzin pada hari kiamat. Jadi kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila beliau tengok anak sahabat Nabi tadi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman, tu tanda tu, Abdullah bin Abdurrahman suka bawa kambing di luar kawasan Madinah, maka beliau kata, bila nak sembahyang, kamu akan azan. Okey, bukan dekat azan saja, kuatkan suara. Biar suara kamu tu sepanjang yang kamu mampu sampaikan. Biar ramai makhluk Allah yang dengar, kerana kesemuanya akan menjadi saksi di akhirat kelak di hadapan Allah, menyatakan fulan bin fulan pada tarikh sekian-sekian telah melaungkan azan, mengajak kami mentauhidkan Allah dan berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajak kami untuk menyembah Allah Azza wa Jal. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Sa'id telah berkata, saya telah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi sendiri yang minta dilaungkan azan dengan kuat supaya suara kita sampai kepada sejauh makhluk Allah yang ada. Makhluk Allah ni bukan manusia saja. Jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, pasir, semua makhluk Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak di hadapan Allah, menyatakan fulan bin fulan telah melaungkan azan. Jadi di akhirat kelak ni kita memang nak sokongan supaya kita ini disokong sebagai orang saleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab hari itu hari yang Allah tidak pernah murka lebih pada hari itu. Sampai Nabi-Nabi pun tak berani nak mohon kepada Allah. Kita lagi dah tak mampu nak mohon. Padahal boleh je angkat tangan tu, tapi sedar diri. Siapa aku nak direct minta pada Allah pada hari ni? Akhirnya minta tolong Nabi-Nabi yang doakan. Nabi-Nabi kata aku bukanlah. Akhirnya yang meminta adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis yang kita dah dengar ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita lihat pengajaran hadis ni. Pengajaran pertama ni saya ambil daripada guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi. Islam meraihkan kecenderungan seseorang selagi kecenderungan tersebut tidak menyalahi agama Islam. Setiap seorang ni berbeza-beza. Kita punya kecenderungan, kita punya hobi yang berbeza-beza. Macam seseorang dia ada hobi dia, orang lain pun ada hobi. Cuma kadang-kadang kecenderungan seseorang itu menyebabkan ada ibadah yang terlepas. Ibadah-ibadah sunat. Tapi kalau kecenderungan tu sampai ibadah wajib pun dia tinggal, tak boleh lah. Saya memang suka ni untuk melukis-lukis gambar orang tak pakai baju, pakai apa ni, itu memang seni. Tak boleh lah. Tapi nak buat macam mana kecenderungan hati saya? Kecenderungan pun dia kena ikut syariat juga. Tapi kalau kecenderungan sampai lawan syariat, tak betul lah. Atau apa alasan sekalipun. Sebab kita ni hamba. Hamba ni tak banyak cakap. Apa Tuhan kabur, dia ikut je. Tapi kalau kecenderungan kita itu membawa ada benda sunat yang kita tak dapat nak lakukan. Contoh macam dalam hadis ni. Sembahyang berjemaah itu satu tuntutan syariat. Tetapi kawan ni minat bela kambing. Bila minat bela kambing, dia akan bawa kambing dia ke kawasan yang jauh. Akhirnya dia akan terlepas beberapa sembahyang berjemaah. Sayyidina Abu Sa'id tak tegur yang tu. Dia kata, apa engkau ni? Mana lagi besar? Kambing ke sembahyang jemaah? Dia tak kebur itu. Sebab dia tahu kawan ni minatnya begitu. Dan minatnya tidak bercanggah dengan syariat. Maksudnya nak tegur mungkar ni pun kena tahu hukum juga. Sebab kadang-kadang kita tegur benda yang rupanya tak salah. Jadi akhirnya gaduh pula lepas tu. Padahal benda tu tidak satu kemungkaran. Jadi Sayyidina Abu Sa'id tak tegur kenapa kamu tak sembahyang jemaah. Tetapi beliau cadangkan apa ibadah yang kamu boleh buat sepanjang kamu melaksanakan hobi kamu. Lalu contohnya hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang minat untuk mengembala kambing di kawasan yang jauh daripada penempatan orang tidak dihalang oleh syariat, sekalipun kecenderungan ini akan menghalangnya daripada solat berjemaah di masjid. Macam kita di Malaysia, ada orang minat masuk hutan. Sikit, jom ke hutan. Ada orang, jom ke laut. Jom ke tasik. Ada orang minat begitu. Okey. Bila dia pergi, ada orang pula, saya minat bersuluk. Duduk dalam hutan, berzikir. Ada orang begitu. Ada orang dia minat. Dia pergi masing-masing. Cuma ada ibadah yang mungkin dia akan terlepas. Kita bila tahu orang tu minat satu benda, kita cadangkan. Okey, ketika kamu nak buat ni, yang kamu boleh buat, yang ni. Sebab apa?
ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Semua, kalau kamu tak dapat nak buat semua, jangan ditinggalkan semua. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ganjaran seseorang muazzin yang melaungkan azan apabila waktu salat telah masuk ialah seluruh makhluk Allah yang mendengar laungan azannya akan menjadi saksi di hari akhirat nanti bahawa si muazzin telah menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk mendirikan salat. Maknanya ketika itu para muazzin akan rasa penuh ketenangan. Walaupun seram ada, hari itu semua kita takut. Sampai Nabi-Nabi pun kata nafsi, 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 nafsi. Semua sebut nafsi, nafsi. Tak berani nak kata umatku, umatku sebab hari itu hari yang paling menakutkan. Cuma Nabi je yang fikir tentang kita. Nak katanya kuatnya jiwa Nabi dalam keadaan Nabi yang paling takut kepada Allah. Dalam masa yang sama, tetap takut Nabi kepada Allah tidak menyebabkan Nabi lupa pada kita. Nabi-Nabi yang lain pun tak lupa kepada umat. Tetapi sangat takut kepada Allah pada hari itu sampai mereka tidak berani nak fikir orang lain. Sebab rasa diri mereka pun tak selamat. Rasulullah subhanallah, Allah bagi kekuatan hati Nabi ni lain. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ni, jiwa Nabi ni, betul lah Allah kata, kalau aku turunkan Quran ke atas gunung, pecah gunung. Tapi ke atas hati Nabi, Nabi tetap. Walaupun berpeluh kat tuan-tuan. Pernah Nabi, kaki Nabi kebetulannya Nabi bersandar kaki dengan kaki sahabat Sayyidina Zaid bin Harisah kalau tak silap saya, ataupun Zaid bin Sabit. Ketika tu wahyu tiba-tiba turun, Sayyidina Zaid kata macam nak patah tulang peha saya. Kata Syekh Husri, dalam ilmu perubatan, tulang peha tulang paling kuat. Jadi maknanya dahsyatlah wahyu turun tu. Pernah Nabi atas unta, terduduk unta. Maknanya berat wahyu tu. Dan Nabi pernah solat, tiba-tiba Allah buka syurga dan neraka. Di mimbar Nabi. Tu mimbar Nabi, tempat Nabi solat tu, di situ pernah dipaparkan syurga dan neraka. Cuba kalau kita tengah sembahyang, tiba keluar hantu. Tak payah syurga dan neraka lagi, hantu elok. Saya ambil contoh lah, baru ni kan kita nak buat qiyamul lail kan. Saya datang lah pukul 3.30. Mayang kan. Hati ni padahal Ramadan dah tu kan. Mari punya syekh. Oh, benda pula ni kan. Jin Islam mana pula. Tengok. Ada ke makmum belakang nak niat imam ni. Mari nyamuk ketip. Sampai pukul 4 kata tak boleh jadi ni kan. Baliklah rumah kan. Sebab nyamuk ketip. Selain daripada nyamuk ketip, hati tu dah macam-macam. Itu tara hati tu. Itu tara bulan Ramadan tak ada hantu tu. Kan? Allah Ta'ala buka syurga dan neraka depan Nabi. Nabi tetap boleh solat. Cuba kalau kita tak payah syurga neraka, hantu tiba-tiba tercongok depan kita, lompat imam tu rasanya. Kan? Kalau dibuka neraka, pingsan. Mati pun mungkin. Tapi subhanallah, Nabi tengok neraka, tapi Nabi tetap boleh dapat solat. Nak kata Rasulullah ni lain. Sebab tu kata para ulama, huwa bashar lakinnahu laisa kal bashar. Nabi ni memang manusia tetapi bukan seperti manusia yang lain. Jadi bila balik kepada cerita kita, bila didaungkan azan, maka seluruh makhluk Allah akan menjadi saksi. Sebab tu kalau kita biasa dengar hadis, ketika azan dilaungkan, apa yang berlaku? Satu makhluk akan lari. Iaitu iblis, syaitan. Biasa kita faham syaitan iblis lari sebab takut dengan azan. Tapi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kerana syaitan dan iblis tidak mahu menjadi saksi di akhirat kelak untuk kita. Nak kata jahatnya dia tu dengan kita, sikit punya kebaikan pun dia tak nak bagi kepada kita. Kok-kok lah buat jahat dengan kita daripada awal hidup kita sampai mati. Tapi satu, cuma dia ni bagus ya Allah, dia pernah azan. Itu pun dia tak nak jadi saksi di akhirat kelak. Sebab tu syaitan ni betul-betul musuh yang nyata. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut musuh ni siapa? Musuh ni adalah nafsu kita. Siapa musuh kita? Musuh adalah nafsu kita. Siapa lagi? Syaitan. Jadi kalau kita nak buruk sangka pada siapa? Pada syaitan, pada nafsu kita. Kepada kaum muslimin tak boleh. Ni sahabat kita, ni saudara kita, ini satu keluarga kita. Tapi dia buat jahat dengan saya. Tak apalah, satu keluarga. Yang ni kena ada. Sebab kadang-kadang kita ni bila fikir musuhnya, yang tak sama dengan kita, yang buat masalah dengan kita, yang suka mengambil harta kita, yang suka pedajal kita. Kita terlupa musuh kita sebenarnya adalah syaitan dan juga nafsu kita. Sebab tu orang mukmin ini dia kena sedar bahawa seluruh umat Nabi ini adalah saudara dia. Bahkan dalam kesufian diajar, kita disebabkan Allah tak tunjukkan kepada kita siapa wali Allah.
Kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, bagi beliau, pendapat beliau, dalam setiap zaman ada 140,000, 240,000 wali Allah. Tu dia. 240,000 wali Allah dalam setiap zaman. Maksudnya kita pergi ke pekan, ke pasar tu, tersepak kaki wali je rupanya. Ramainya wali Allah dalam setiap zaman. Tapi siapa orang tu? Dalam awam ni siapa wali? Saya memang wali lah sebab anak saya nama Fatimah. Wali kahwin je lah. Bolehlah bersumpah dengan Allah. Memang wali pun wallahi. Tapi wali kahwin. Boleh kata ke wali Allah? Tak tahu. Tapi nak katanya wali Allah ni ramai. Allah tutup supaya kita bersangka baik dengan setiap kaum muslimin. Dan entah ni wali kot. Ini buat maksiat. Ini maksiat yang kamu nampak. Betul ke itu maksiat? Ke kamu rasa itu maksiat padahal bukan maksiat? Ke dia wali? Ke memang dia buat maksiat? Jadi dia istighfar. Tuhan ampun dosa dia. Jadi kita tak tahu. Bila kita tak tahu, akhirnya dia ajar dalam tasawuf, iktibar semua umat Nabi adalah wali Allah. Berani kita nak buat jahat dengan wali? Berani nak maki wali? Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Allah Ta'ala sebut, siapa sakiti waliku, aku lancar perang kepada dia. Berani kita nak kata orang ni jahat, orang ni aku nak buat jahat dengan dia. Ni wali Allah ni. Siapa yang bukan wali? Yang ni. Setiap seorang kena rasa, saya je bukan. Jadi nak katanya syaitan ni dia tak nak buat baik dengan kepada kita. Sebab tu bila dia azan je dia lari. Sebab dia tak nak dipaksa jadi saksi. Dia kata memang aku tak dengar apa. Betul lah dia memang tak dengar. Sebab kalau dia dengar dia akan jadi saksi. Tapi dia tak jadi saksi di akhirat sebab dia tak dengar. Dia dah lari. Bukan takat lari. Dalam hadis disebut dia akan mengeluarkan kentut. Adakah kentut macam kita tu? Atau kentut dia lagi dahsyat sampai dia punya kentut sampai dia dengar kentut je? Dia tak dengar azan tu sebab dia lari macam mana akan terdengar azan nak kira-kiranya. Tapi dia punya kentut tu punyalah kuat sampai dia dengar kentut. Nanti dia akan kata aku dengar kentut je. Tak dengar pula orang azan. Itu hikmahnya rupanya. Kenapa dia lari tu. Lepas habis azan dia datang balik. Ngacau. Orang nak start qomat dia lari balik. Sebab dia takut jadi saksi qomat pula. Jadi begitulah syaitan. Sebab tu selain daripada syaitan dan iblis semuanya akan menjadi saksi. Ini adalah satu berita gembira bahawa orang yang melaungkan azan akan dianugerahkan dengan syurga. Jadi surau kita ni macam mana? Nak buat jadual azan ke mana? Tuan-tuan kena ambil peluang. Kena ambil peluang. Buatlah jadual kan? Buat jadual. Tapi memanglah mencabar tuan-tuan. Angkat besi boleh. Tapi azan ketor tuan-tuan. Peringkat awal. Saya masa mula-mula azan macam nak rebah. Macam nak rebah rasa. Macam dunia ni macam pusing-pusing rasa. Nak mula-mula azan. Mula-mula jadi imam di sekolah tu rasa macam pijak tu macam tak betul. Macam lembut no bumi ni. Nak katanya benda yang tak biasa buat memang kita takut. Nak katanya saya silap azan pun boleh tersasul. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang tidak berada di dalam kawasan penempatan seperti berada di dalam hutan turut digalakkan untuk melakukan azan apabila waktu salat telah masuk. Sekalipun tidak ada sebarang manusia yang akan mendirikan salat berjemaah bersamanya, namun ganjaran melakukan azan yang telah disebutkan sebelum ini akan diperoleh olehnya di akhirat nanti. Itu pun tak pasti lagi. Entah ada malaikat yang semayang dengan dia. Entah ada jin yang semayang dengan dia. Yang kita pun biasa dengar cerita-cerita orang tua-tua. Azan dia semayang tiba dengan amin ramai. Tapi kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh, jangan ditakut dengan jin. Jangan ditakut dengan jin syaitan. Sebab jin ni dia makhluk berjasad. Cuma jasad dia lembut. Jasad dia halus. Dia macam angin ni begitu. Tapi sebenarnya dia berjasad. Dia bukannya sifat, dia jasad. Cuma dia panggil jismun latif. Jasad yang lembut. Jadi kata Syekh Hussein Rusdi, jasad yang lembut dengan jasad yang sasa macam kita, kekuatan ada pada kita. Jadi sebab dia sebenarnya takut dengan kita. Cuma disebabkan kita pula takut ke dia, dia pula ada satu perangai macam budak. Dia macam budak. Budak-budak, makin kita takut dengan dia, makin dia nak segah kita. Sebab itu dia ngacau kita. Sebab tu kata Fadilatul Syekh, masalah kita orang Islam ni ditakut-takutkan dengan hantu. Tapi di Mesir tak ada cerita hantu. Malaysia lagi dahsyat, difilmkan lagi. Difilmkan lagi kisah-kisah hantu. Kita pun tahu jenis-jenis hantu di Malaysia apa dia. Kalau tanya orang Mesir apa jenis hantu dia, dia pun tak tahu apa hantu dia. Mumia lah kot kalau ada kan.
Nak katanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni dah daripada kecil lagi dimomokkan. Itu yang ada orang Qiyamul Lail seorang-seorang tu di Musrah kat tu. Apa dah terbiasa kan. Walaupun dah tahu dah tu, tapi tak lepas juga sebab dah terbiasa. Padahal bunyi tu macam-macam lah kan. Bunyi apa namanya, angin ke apa, tapi kita dia dididik begitu. Cuma sebenarnya kita kena kuat dan kita nanti kita akan jumpa hadis cerita hantu, tapi mungkin lambat lagi lah. Selepas dia kena cerita pasal hantu ni lepas bulan Ramadan, baru dia ada feeling dia. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pernah sekali kami dengan Syekh Ahmad Mamduh setengah mengajar kebetulan pasal jin lah. Syekh kata dulu pernah berlaku kepada seorang ulama di Mesir, Al-Imam Asy'arani. Tengah dia mengajar, datang seekor anjing. Anjing tu luahkan satu kertas daripada mulut dia. Pelik sikit lah. Imam Asy'arani pun buka, rupanya soalan daripada jin. Rupanya yang datang tu adalah jin dalam rupa seekor anjing. Dia tanya soalan. Soalan tu dia kata, kami dah tanya ulama-ulama jin. Ulama jin semua tak boleh jawab. Susah benar soalannya. Jadi tanya ke ulama orang lah, ulama insan. Bila tengok soalan tu senang sangat. Senang sangat soalan tu. Taklah berat sangat. Nak katanya soalan yang senang pun, jin dia tak ada kemampuan untuk, dia bukan seorang yang intelektual macam manusia. Lalu Imam Syarani pun jawab. Sampai dibukukan oleh para ulama, jawapan Al-Imam Asy'arani kepada soalan yang dihantar oleh ulama-ulama Islam di kalangan bangsa jin. Sedang kami mengajar tu tiba-tiba apa namanya takih, apa cakap Melayu? Ekon. Tiba-tiba bergerak. Padahal kawan tu berhenti, bergerak gitu. Saya kata dia kacau kot tu. Memang seram jugalah. Tapi nak katanya benda tu biasa. Benda tu biasa. Sebab tu orang Mesir dia tak takut. Dia boleh tidur atas kubur. Dia boleh duduk di kubur. Tapi pernah berlaku jugalah. Guru saya sendiri, ayah beliau suka pergi kubur. Suka duduk kubur, duduk berzikir di kubur, duduk menyembang di kubur. Dia seronok. Mengingatkan kepada kematian. Tiba-tiba keluar satu hari. Larilah balik rumah kan. Lepas tu tak pergi kubur dah. Okey, itu saja ceritanya. Banyak pula cerita hari ni. Moga-moga malam ni, kalau ikut Imam Syafi'i, malam ni malam Lailatul Qadr. Imam Syafi'i kalau ikut pendapat beliau, setiap tahun 21 Ramadan. Jadi insyaAllah malam 21 kita akan datangkan pendapat Imam Syafi'i. Malam 23 kita datangkan pendapat Imam Syafi'i lagi. Malam 25 kita akan datang pendapat lain pula, supaya tiap-tiap malam kita beribadah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ikut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dalam Al-Quran bila Allah sebut satu benda ni lebih baik itu biasanya 10 kali ganda. Lepas tu setiap kebaikan kita akan dapat 10 kali ganda. Cuma malam Al-Qadr ni Allah Ta'ala kata lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau ikut kefahaman guru saya, maksud dia 1000 bulan kali 10. Jadi siapa yang beribadah pada malam Al-Qadr, dia dapat pahala seperti beribadah pada 10,000 bulan. Sebab Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai 1000 bulan. Dia lebih baik. Berapa? Tak disebut dengan jelas. Tapi guru saya bila dia tengok ayat Al-Quran, cara gaya Al-Quran yang sebut khair ni, maksud dia 10 kali ganda. Jadi kata beliau, moga-moga yang Allah maksudkan adalah 10,000 bulan. Kalau kita tengok balik, 10,000 bulan bersamaan dengan 833 tahun 4 bulan. Kalaulah apa yang ditelah oleh guru saya ni betul di sisi Allah Ta'ala, maknanya siapa yang beribadah pada satu malam, dia beribadah seperti telah beribadah sebanyak 833 tahun 4 bulan. Kenapa Allah bagi tu? Sebab nak muliakan umat Nabi. Kenapa Allah muliakan umat Nabi? Sebab Nabi SAW. Allah akan buat apa saja untuk menunjukkan betapa mulianya Sayyiduna Rasulullah SAW. Moga-moga dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma amin. Cuma kita dah azan ni, doa lepas azan ni tak sempat. Tak apalah, nanti kita baca hadis doa lepas azan pula pada hari-hari yang seterusnya biiznillah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita tutup, sebelum kita dapat haji duha ataupun umrah duha ni, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau ada sebarang persoalan, silakan cikgu. Ahlu Suffah, Ahlu Suffah ni
pada zaman Nabi dulu, oleh kerana kaum muslimin pada zaman Nabi, mereka akan berhijrah ke Al-Madinah. Sebab kalau mereka tetap di tempat asal mereka, mereka mungkin diuji Allah, diganggu oleh musyrikin, lalu menyebabkan iman mereka tak selamat. Jadi cara nak selamatnya, mereka akan bersama dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka akan meninggalkan kampung halaman mereka yang asal dan berhijrah. Besar tu tinggalkan kampung halaman, pergi ke tempat lain kerana Allah Azza wa Jal. Lalu akhirnya mereka bila sampai ke Al-Madinah. Madinah ni pada zaman Nabi bukanlah negara yang kaya. Ada masa berlaku kemarau, ada masa sampai tak ada makan. Dalam perang Khandaq, para sahabat kata kami tak ada makanan, melainkan adalah keju yang dah berbau. Kami makan pun telan jugalah, walaupun dah tak daya sebenarnya, bau teruk sangat. Tapi itu saja makanan yang ada supaya badan kami dapat ada tenaga untuk gali parit. Jadi memang para sahabat diuji dengan pelbagai ujian. Jadi maknanya kalau kita diuji Allah, itu tak semestinya itu tanda Allah benci kita. Dan kita pun tak boleh nak dakwa, aku tengok kau ni asyik kena uji, mesti kau banyak buat maksiat. Tak boleh, tak tentu. Sebab kadang-kadang seseorang itu diuji oleh Allah untuk menaikkan lagi darjat dia. Jadi bila para sahabat datang ke Al-Madinah, dalam keadaan mereka tidak ada ahli keluarga di Al-Madinah, di mana tempat mereka? Tempat mereka adalah Masjid Nabi SAW. Jadi kalau yang kaya tak apalah, boleh beli rumah, yang boleh buat rumah, boleh beli tanah. Tapi kalau yang tak berharta, jadi masjidlah jadi tempat tinggal mereka. Makan minum mereka pula, kalau mereka mampu bekerja, mereka akan bekerja. Kalau mereka tak ada kemampuan bekerja, ada juga yang dia tak pandai kerja. Dia kerja tak jadi, tak menjadi je. Ini dipanggil dalam istilah tasawuf ahlu tajrid. Saya sebut kat cikgu semalam, ahlu tajrid. Ada orang ahlul asbab. Jadi manusia ni ada dua jenis. Ada ahlul asbab, ada ahlul tajrid. Ahlul asbab ni dia adalah orang yang biasanya rezeki akan dapat melalui pekerjaan. Kalau dia tak kerja, tak dapatlah dia rezeki. Bila kalau dia kerja, dia dapat rezeki. Jadi ini adalah ahlul asbab. Jadi ibadah dia adalah bekerja. Dia bekerja itu adalah ibadah, kerana dengan ibadah dia akan dapat rezeki, dia akan dapat sara keluarga dia. Ada satu orang pula, dia ni kalau bekerja tak menjadi. Kerja tak jadi. Buat bisnes lingkup. Buat itu kena tipu. Tapi rezeki dapat je. Ada je orang bagilah, orang ajak makanlah, ada je. Jadi dia tu sentiasa je dapat rezeki. Tapi dia sendiri, mungkin perasaan dia malulah. Dia nak mengharapkan bantuan orang semua. Dia pun nak berusaha. Tak menjadi. Tanam pokok kangkung, keluar pokok lalang. Tanam macam-macam semua tak menjadi. Tapi rezeki dapat je. Jadi kata para ulama, kalau orang yang jadi macam ni, dia kena sedar dia sebenarnya adalah ahlul tajrid. Orang yang dapat rezeki tanpa sebab. Min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki tanpa ada jalan biasa. Jadi ahlul tajrid, apa tugas dia? Beribadah. Sebab kalau dia roja pun tak dapat. Dia roja pun tak menjadi. Jadi dia beribadah. Jadi pada zaman Nabi, ahlul tajrid ni adalah ahlus suffah. Yang mereka tak ada harta, mereka tak ada kemahiran untuk bekerja. Jadi mereka ni tugas mereka adalah beribadah di masjid dan mereka akan sentiasa dengan Nabi SAW. Jadi sistem pada zaman tu secara mudah begitu. Siapa yang tak ada rumah, mereka akan tinggal di masjid, mereka akan sentiasa bersama dengan Nabi. Makan minum mereka disara oleh Nabi SAW. Cuma kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Sayyidina Abu Hurairah ni pernah bila para sahabat lalu tahan. Saya nak tanyalah tentang ayat Quran sekian-sekian ni. Boleh kamu huraikan? Boleh kamu terangkan? Sambil-sambil tunjuk muka. Muka lapar. Tanya seorang. Semua pandang, jawab soalan, balik. Padahal saya nak berah tanya tu dengan niat, nampak muka lapar ni kan. Nabi tak bagi makan. Nabi pun sedang lapar tu. Tapi Nabi, kekuatan Nabi lain. Akhirnya, tanya. Lalulah Sayyiduna Rasulullah SAW. Rasulullah tengok. Sayyidina Abu Hurairah pun tanya soalan yang sama. Rasulullah kata, ni muka lapar. Jom. Kita tengok apa yang ada. Nabi pun ajak pergi balik ke masjid. Nabi pun masuk ke rumah. Tanya apa yang ada. Tanya tak ada apa dalam rumah Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita kalau balik rumah, apa yang ada? Macam-macam ada. Kambing. Semuanya ada. Serba-serbi ada. Banyak sikit je. Tanya kepada isteri-isteri Nabi, tak ada apa. Tak lama lepas tu ada orang bawa susu. Segelas susu.
Nabi kata, alhamdulillah ada rezeki. Panggil Sayyidina Abu Hurairah, panggil Sayyidina Abu Hurairah tengok susu. Wuih, seronoknya. Kalau kita orang bagi ni hadiah daripada saya susu. Kita panas belah mata ya, susu ya. Mana itu susu yang sebelumnya? Makanan sunnah sebelumnya tak ada. Akhirnya Sayyidina Rasulullah kata panggil semua ahlu sufah. Oh, kata Sayyidina Abu Hurairah, habis. Segelas susu ahlu sufah kat 80 orang, dia kadang-kadang kat 100 orang. Aduh ini. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah kata pada sudah datang semua ahlu sufah, Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, kamu bagi setiap seorang minum. Tolong bagi minum, bukan kamu minum dulu. Minumlah, kata saya, habislah, tak ada harapan. Tapi nak katanya Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Nabi, setiap seorang tu minum sampai kenyang. Tapi tetap air tu banyak tu. Lain kali semua dah minum, Sayyidina Abu Hurairah dengan Nabi tak minum. Kamu minum, wahai Abu Hurairah. Baru Sayyidina Abu Hurairah minum. Minum. Nabi kata minum lagi. Minum, tak habis-habis. Sampai akhirnya, tak ada air dah Rasulullah. Dah tak ada air dah. Nabi pun ambil, Nabi pun minum dan habiskan. Nak katanya mengutamakan orang lain, dan Nabi ajar Sayyidina Abu Hurairah perkara itu. Tapi subhanallah, Nabi amalkan untuk Nabi juga. Nabi last kali minum. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama kita begitu. Jadi sistem al-sufah tu secara kasarnya begitu. Cuma adakah kita kena buat macam tu juga pada zaman kita? Tak semestinya. Tapi kalau kita nak buat macam tu, kita dah ada pengalaman berdasarkan sejarah Nabi SAW. Jadi kalau kita nak buat, kita boleh modify, kita boleh kembangkan, dan kita mungkin boleh buat pelbagai. Cuma lebihnya kalau ahlu sufah ni berada di masjid, tak mustahil daripada mereka ni akan lahir orang-orang alim. Seperti yang berlaku kepada Sayyidina Abu Hurairah sendiri. Dah tak ada fokus apa, makan minum semua disaru oleh Nabi. Cuma sabarlah. Ahlu tajrid bukan tiap-tiap hari mesti dapat makan. Ahlu asbab biasa tiap hari makan. Ahlu tajrid ni, dia nama pun ahlu tajrid. Tapi kadang-kadang satu orang dia boleh bertukar. Daripada ahlul asbab bertukar jadi ahlul tajrid. Elok dia roja, takdir jadi aksiden. Tak boleh roja, terbaring di rumah. Ketika itu dia jadi ahlul tajrid. Dia nak usaha macam mana dah? Orang yang tolong bantu dia. Maka di ketika itu dia bertukar menjadi ahlul tajrid. Kita sendiri pun dalam hidup kita, masa kita bayi dulu, kita ahlul tajrid. Sekarang kita biasanya ahlul asbab. Tapi kadang-kadang dia boleh bertukar. Kadang-kadang boleh tukar. Jadi kalau kita nak buat sistem tu pada zaman hari ini pun boleh. Tetapi tak semestinya kena buat macam tu. Sebab itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan tidaklah pula dijadikan sebagai satu kewajipan. Cuma lebihnya, kalau ahlu sufah tinggal dalam masjid, mereka akan menjadi orang yang sentiasa dalam masjid, mereka akan dapat pahala i'tikaf. Dan biasanya kalau kita hidupkan betul-betul masjid, masjid akan sentiasa hidup dengan halaqah ilmu. Cuma biasa masjid kita halaqah ilmunya waktu maghrib je ataupun subuh. Kalau berjaya diterapkan masjid tu sebagai pusat ilmu, masa setiap waktu akan ada talib, akan ada pelajar yang akan sentiasa belajar dengan guru. Jadi siapa pelajar yang paling utama? Yang dalam masjid. Siapa dia? Ahlu sufah. Jadi walaupun setiap orang IQ dia berbeza-beza, tapi dalam ramai-ramai itu tak mustahil juga akan boleh hafal Quran 30 juzuk, akan boleh jadi orang alim. Akhirnya daripada ahlu sufah bertukar menjadi orang alim. Seperti yang berlaku pada Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma kalau kita nak tukar sikit, kita nak buat satu rumah lain untuk mereka, silakan. Jadi ahlu sufah ni oleh kerana mereka fakir, mereka juga antara yang berhak mendapat zakat. Mereka berhak mendapat zakat. Cuma bila zakat itu sudah ditetapkan oleh kerajaan, mesti dibayar pada pihak kerajaan, maka wajiblah bayar pada pihak kerajaan. Kerajaanlah yang akan salurkan kepada para fuqara, antaranya ahlu sufah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Panjang pula soalan ni. Rasanya dah makruh tu. Elok 7.30 kita pun dah boleh dapat haji umrah. Jazakumullahu khairah. Ada soalan lain tak sebelum saya tutup? Silakan. Okey, saya terlupa tadi ya. Puasa adalah simbolik kepada ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Jadi semua benda-benda haram kita tinggalkan, itu simboliknya adalah puasa. Sebab puasa kita diharamkan untuk makan, minum bersama dengan isteri. Jadi ibadah secara meninggalkan. Oh, saya terlupa tadi. Terima kasih ingatkan. Dan haji pula adalah ibadah hasil gabungan antara perbuatan dan juga harta. Jadi itu antara hikmah mengapa 5 ini dijadikan sebagai rukun Islam. Jadi kalau solat itu simbolik kepada ibadah bersifat perbuatan, zakat ibadah dari sudut harta, puasa ibadah dari sudut meninggalkan perbuatan yang disuruh oleh Allah. Perbuatan tertentu yang Allah suruh kita tinggalkan,
Kalau haji adalah ibadah gabungan di antara perbuatan dan juga harta. Okey. Puasa, adapun syahadah adalah ibadah dalam bentuk zikrullah, dalam bentuk membaca Al-Quran, itu semua termasuk ibadah dalam bentuk ucapan. Okay, jazakumullah khairah. Terima kasih. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته